Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Kami akan menguraikan dengan terperinci makna yang lengkap tentang etika dan adab berdasarkan acuan Malaysia. Penghayatan dan etika peradaban dapat dijelaskan dan dipahami melalui tiga era penting dalam sejarah iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial mengikut acuan Malaysia. Adalah penting bagi kita untuk mengetahui definisi etika dan adab yang akan dibincangkan dalam tajuk ini. Istilah etika sendiri diambil daripada bahasa Inggeris iaitu etik. Asal-usul etika berasal dari perkataan Yunani, ethos yang merujuk kepada sikap atau pribadi. Menurut pemahaman bahasa Melayu, etika bermaksud akhlak atau moral seseorang dalam kelakuan atau pergaulan mereka seperti yang tercatat dalam Kamus Dewan edisi keempat. Etika juga merupakan salah satu cabang dalam falsafah moral yang berkaitan dengan tingkah laku atau tindakan baik atau buruk seseorang dalam menghadapi situasi atau keadaan yang dihadapi. Manakala adab pula merujuk kepada sikap sopan, perilaku yang baik dan penggunaan bahasa yang terhormat. Bertutur secara kasar dan tidak beradab adalah tindakan yang menunjukkan ketidakberadaban seseorang dalam kehidupannya. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban pelbagai etnik di Malaysia. Yang pertama ialah berdasarkan sistem kepercayaan dan agama. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Jadi sensitiviti antara kaum dan masyarakat perlulah dijaga dengan baik. Salah faham dan perselisihan pendapat boleh berlaku dalam pelbagai cara. Oleh itu, amatlah penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk memelihara keamanan dan keharmonian bukan sahaja antara agama tetapi juga antara kaum. Faktor yang seterusnya ialah bahasa yang seruput dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Masyarakat boleh dihubungkan melalui komunikasi yang terutamanya melibatkan keperluan dan kepentingan antara kelompok tersebut. Komunikasi boleh mewujudkan hubungan yang harmoni antara kelompok utama di Malaysia yang berbeza dari segi budaya, agama dan juga amalan. Masyarakat yang mempunyai satu bahasa serumpun juga boleh membentuk masyarakat yang boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan bagus. Ini jelas berfungsi untuk mewujudkan kelestarian dan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia kerana menggunakan bahasa serumpun sebagai cara yang berkesan untuk berkomunikasi. Faktor yang terakhir adalah sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Peradaban dan negara memerlukan undang-undang yang kokoh dan adil. Semasa membina keteraturan sosial, pelbagai aspek kehidupan masyarakat perlu diambil kira. Seseorang individu mungkin mempunyai akhlak yang baik yang pada gilirannya akan menghasilkan individu yang berperilaku dengan baik dan bertamadun. Sehingga kini, Malaysia dianggap sebagai negara yang aman dan damai walaupun ia masih mempunyai beberapa masalah yang tidak menyenangkan. Toleransi ditanam dalam masyarakat untuk menggalakkan kebaikan dan membina kehidupan yang aman dan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Khairul Anwar dari kelas RPA 2434B. Saya akan menjelaskan kesan-kesan terhadap faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Tahukah anda bahawa keluarga juga adalah merupakan salah satu faktor? Hal ini amatlah penting bagi membentuk individu yang positif serta menjadi berguna kepada masyarakat dan juga negara. Hal ini sekaligus dapat membentuk kepribadian individu di dalam institusi kekeluargaan dalam berkelakuan sopan dan mempunyai pertuturan yang baik. Didikan ibu bapa dari rumah adalah sangat penting bagi membentuk personaliti anak dengan pekerti yang mulia. Oleh itu, ibu bapa juga perlu menunjukkan tabiat serta perilaku yang baik untuk menjadi teladan kepada anak-anak. Diiringi dorongan serta didikan yang positif adalah antara satu sama lain akan mengeratkan hubungan kekeluargaan yang lebih akrab dan harmoni. Peranan ibu bapa sangat penting dalam memberikan sokongan dan juga dorongan kepada anak-anak mereka untuk menghasilkan sebuah keluarga yang bahagia dan juga stabil. Ianya kerana berpotensi untuk melahirkan generasi yang lebih berkualiti dan lagi bagus.
Selain itu, kesan dari segi masyarakat juga memberi impak yang besar kepada masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Ini kerana mereka adalah masyarakat yang akan menjadi lebih bertemadu tinggi. Ini bermaksud masyarakat akan menjadi lebih matang dan juga mengetahui lebih bagaimana untuk menjaga keharmonian di antara mereka sesama kaum yang lain dengan mengetahui lebih banyak perkara yang dapat membangkitkan lagi semangat perkauman bangsa atau agama yang lain. Selain itu, perkara ini juga akan mewujudkan sebuah hubungan sosial yang lebih kukuh dalam kalangan mereka, tidak kira bangsa maupun agama mereka. Hal ini kerana masyarakat Malaysia tidak lagi memiliki satu stigma buruk terhadap bangsa ataupun kaum yang lain. Kesan yang terakhir adalah dari segi negara. Etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik akan memberi kesan yang positif terhadap individu, masyarakat dan juga negara untuk menghasilkan sesebuah kejayaan di dalam negara tersebut. Namun begitu, pelbagai aspek yang perlu diberi perhatian dan juga pembentukan etika dan peradaban juga akan melahirkan generasi-generasi yang berjaya dan juga memberi banyak manfaat kepada negara. Ramai antara rakyat Malaysia yang berjaya mengukir nama di luar negara. Sebagai contoh, anak muda yang bernama Muhammad Sofyan bin Abdullah atau juga lebih dikenali sebagai Sofyan, iaitu seorang personaliti media sosial dan juga pencipta kandungan digital kelahiran Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengucapkan tahniah kepada Sofyan, iaitu merupakan seorang yang berpengaruh di dalam media sosial dan pencipta digital Malaysia kerana memenangi pertandingan Ultimate VFX Challenge Super Magic of the Month di Los Angeles, Amerika Syarikat pada April tahun 2023 yang lalu. Hal ini membuatkan ramai rakyat Malaysia bangga dengan kejayaan beliau. Malaysia dalam ingin mencapai status sebagai sebuah negara maju adalah dengan mensasarkan dari segi bidang politik, pentadbiran, sains teknologi dan juga sosial, dan termasuklah juga fizikal dan ekonomi negara kita. Seterusnya adalah cabaran dalam pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai etnik di Malaysia. Pertama sekali, perbezaan pendapat politik mengugat semangat perpaduan. Perbezaan pendapat politik adalah biasa dalam masyarakat demokratik dan sering kali mencerminkan perbezaan dalam pandangan, nilai dan kepentingan politik individu atau kumpulan. Pendapat politik yang berbeza dapat memperumitkan usaha untuk mencapai perpaduan di dalam masyarakat. Apabila terdapat perbezaan pendapat yang mendalam mengenai isu-isu politik utama seperti dasar-dasar ekonomi, agama, hak asasi manusia atau identiti kebangsaan, semangat perpaduan boleh tercabar. Kegagalan untuk mengurus perbezaan pendapat politik dengan bijaksana dan bertanggungjawab boleh merosakkan semangat perpaduan dalam masyarakat. Pemimpin politik dan individu masyarakat perlu berupaya untuk mencari titik pertemuan, mengekalkan dialog terbuka dan bekerja ke arah penyelesaian yang adil dan inklusif bagi semua pihak. Penting juga untuk mengakui bahawa semangat perpaduan tidak semestinya bermakna setiap orang harus memiliki pendapat yang sama. Perbezaan pendapat politik adalah satu-satunya jalan kebebasan berpendapat dan kepelbagaian dalam masyarakat. Perpaduan yang sejati melibatkan perhargaan terhadap perbezaan dan kemampuan untuk hidup berdamping secara harmoni walaupun berbeza pendapat. Selain itu, pendekatan politik yang agresif atau mengutamakan kepentingan peribadi atau parti politik tertentu juga boleh merosakkan semangat perpaduan. Apabila politikus yang menggunakan retorik yang menyerang atau memecah belahkan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh sokongan atau kekuasaan, ia boleh mengurangkan kepercayaan dan perpaduan masyarakat. Tambahan pula, kewujudan media sosial di mana segala informasi dapat diakses oleh sesiapa sahaja dan proses maklumat yang sangat pantas menyebabkan timbulnya pelbagai isu-isu sensitif antara kaum, termasuk penyebaran berita yang tidak benar, seterusnya dapat meningkatkan provokasi antara kaum.
Selain itu, perbezaan dalam unsur kebudayaan juga adalah satu cabaran. Perbezaan dalam unsur kebudayaan merujuk kepada perbezaan dalam nilai, norma, tradisi, bahasa, agama, seni, makanan, pakaian dan aspek lain yang membentuk identiti kebudayaan sesuatu kumpulan atau masyarakat. Setiap kumpulan etnik, agama atau wilayah geografi memiliki ciri-ciri budaya yang unik yang membezakan mereka dari yang lain. Contoh perbezaan dalam unsur kebudayaan adalah dari segi nilai dan norma. Setiap kumpulan budaya mempunyai sistem nilai dan norma yang berbeza. Contohnya dalam sesetengah budaya, kesopanan dan hormat kepada orang tua sangat ditekankan. Manakala budaya lain mungkin menekankan kebebasan individu dan kesamarataan gender. Selain daripada itu, agama memainkan peranan penting dalam membentuk kebudayaan. Perbezaan dalam agama membawa kepada perbezaan dalam kepercayaan, ritual dan praktik keagamaan. Contohnya, agama Islam memiliki peraturan dan amalan yang unik seperti solat 5 waktu, puasa Ramadan dan haji. Dari segi bahasa pula adalah satu aspek yang penting dalam kebudayaan. Setiap kumpulan etnik atau negara mempunyai bahasa yang unik. Perbezaan dalam bahasa membawa kepada perbezaan dalam komunikasi, budaya lisan dan pemahaman dunia. Misalnya terhadap perbezaan dalam tata bahasa, frasa dan kata-kata yang digunakan dalam bahasa Melayu berbanding dengan bahasa Inggeris. Perbezaan dalam unsur kebudayaan adalah sesuatu yang normal dan alami dalam kepelbagaian manusia. Ia memperkaya dunia dengan pelbagai budaya, perspektif dan warisan yang berbeza. Walau bagaimanapun adalah penting untuk menghormati dan menghargai perbezaan ini serta menjunjung kasih kesepaduan dan pemahaman antara kumpulan-kumpulan masyarakat untuk mencapai keharmonian dan kesepaduan dalam masyarakat yang pelbagai budaya. Akhir sekali, cabaran dalam isu pemisahan dalam sistem pendidikan. Isu pemisahan dalam sistem pendidikan menciptakan beberapa cabaran yang perlu dihadapi. Contohnya dari segi ketidakadilan. Pemisahan dalam sistem pendidikan dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pendidikan. Kelompok atau komunitas yang terpinggirkan mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang pendidikan yang baik. Selain daripada itu, perpecahan sosial. Pemisahan dalam sistem pendidikan juga dapat memperdalamkan perpecahan sosial antara kelompok-kelompok yang berbeza. Jika siswa dari latar belakang etnis, agama atau budaya yang berbeza dipisahkan, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi, memahami satu sama lain atau membangunkan perspektif yang inklusif. Selain daripada itu adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi. Pemisahan dalam sistem pendidikan dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk hidup di dunia yang semakin berhubung dan beragam. Keberagaman dalam lingkungan pendidikan memberikan peluang untuk pelajar dari pengalaman dan perspektif yang berbeza yang penting dalam menghadapi tantangan masa hadapan. Untuk mengatasi cabaran ini, penting untuk mempromosikan inklusivitas, keadilan dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Pendidikan yang inklusif harus memastikan akses yang sama untuk semua siswa, menghargai keberagaman dan memberikan pengalaman pelajaran yang relevan dan bermakna bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Cadangan yang pertama ialah perkahwinan campur. Perkahwinan campur merujuk kepada perkahwinan antara dua individu yang mempunyai agama, bangsa dan kewarganegaraan yang berbeza. Melalui perkahwinan campur, keluarga pasangan memiliki peluang untuk saling berkenalan dan menjalin hubungan yang mesra sejalan dengan hikmah Allah menciptakan manusia dari berbagai bangsa, suku dan kaum. Perkahwinan campur juga merupakan peluang untuk memahami dan mempelajari nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap perkahwinan. Zuriat yang dilahirkan dari perkahwinan campur ini menunjukkan perkembangan fizikal dan mental yang lebih baik. Tambahan pula, anak-anak yang dilahirkan daripada perkahwinan campur ini akan terdedah kepada pelbagai budaya dan dapat menguasai 3 atau 4 bahasa termasuklah bahasa ibunda mereka. Mereka juga akan diperkenalkan dengan kepelbagaian adat dan budaya serta meningkatkan semangat kebersamaan dalam diri mereka. Dengan cara ini, perpaduan di kalangan masyarakat majmuk dapat ditingkatkan dan dikekalkan demi kesejahteraan dan keharmonian negara. Perkahwinan campur juga berperanan dalam merangsang kesepaduan dan mempererat hubungan antara kaum di Malaysia.
Cadangan kedua, menganjurkan kempen kesedaran kepada masyarakat tentang etika dan peradaban dan juga kebudayaan dalam negara. Pendidikan dan pemahaman adalah faktor yang sangat penting dalam penganjuran kempen kesedaran mengenai etika, peradaban dan kebudayaan di negara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai etika, prinsip peradaban dan kekayaan budaya yang ada di negara ini. Informasi yang diberikan perlulah jelas dan terperinci, termasuklah penekanan pada pentingnya menghormati etika dan budaya yang kita miliki. Seterusnya, kerjasama antara kerajaan, sektor swasta dan organisasi masyarakat adalah sangat penting dalam memperkuat kempen kesedaran ini. Melalui kerjasama ini, mereka boleh menyusun program pendidikan, seminar dan acara budaya yang mempromosikan etika peradaban dan kebudayaan. Kerjasama antara sektor ini membolehkan penggabungan sumber daya dan pengetahuan yang pelbagai untuk mencapai impak yang lebih besar. Seterusnya, pemahaman mengenai etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang beradab dan harmoni di Malaysia. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui penyiaran iklan mengenai etnik dan kebudayaan yang ada di negara ini. Melalui iklan, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi, adat istiadat dan keunikan budaya setiap etnik di Malaysia. Dengan menyebarkan informasi yang tepat dan terperinci dalam iklan, masyarakat diberikan peluang untuk belajar dan memahami nilai-nilai etika serta prinsip peradaban yang dimiliki oleh setiap etnik. Selain itu, iklan juga dapat membantu menghapuskan stereotip dan prasangka yang mungkin ada di kalangan masyarakat terhadap budaya-budaya yang berbeza. Dengan menyajikan gambaran yang jelas dan positif mengenai etnik dan kebudayaan yang beraneka ragam, iklan membuka fikiran masyarakat untuk menghormati dan menghargai perbezaan budaya yang ada. Kesimpulannya, pembentukan etika dan peradaban yang berjalan dengan baik di kalangan etnik di Malaysia akan memberikan impak positif terhadap keharmonian sebuah negara serta mampu memperlancar pentadbiran negara dan meningkatkan kemakmuran ekonomi di Malaysia. Proses pembinaan negara yang melibatkan golongan etnik yang berbeza merupakan unsur penting yang mencakup budaya politik dan nilai-nilai tradisional dalam usaha memupuk nilai-nilai positif dalam setiap lapisan masyarakat. Pembentukan etika dan peradaban juga menjadi titik tolak yang penting dari pengalaman dan sejarah masa yang lalu yang memberikan kesan positif kepada generasi masa kini. Dengan mempelajari dan mengambil iktibar dari pengalaman dan sejarah yang terdahulu, kita dapat membina sebuah masyarakat yang lebih bersatu, harmoni dan juga maju.